Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan izin, inayah, bantuan daripada Allah untuk sama-sama kita berada pada hari ini untuk mengulang kaji halaman 99 5 hingga 99, dan pada hari ini kita bersyukur bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Tarmizi, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita ingin meneruskan kajian dan ulang kaji kita, ya, selepas 5 hari kita mendalami halaman 95, 96, 97, 98, 99 yang memberi pelbagai khabar, memberi berita informasi penting sebagai hidayah, ya, bukan sekadar khabar cerita tetapi sebagai sumber hidayah agar kita memimpin diri kita dengan panduan daripada surah An-Nisa. Dan pada hari ini kita akan sama-sama, tuan-tuan yang berada di atas talian boleh share di Facebook masing-masing untuk kita maklumkan pada kawan yang mungkin bercuti hari ini, terlupa ada Quran Time, boleh berkongsi Ustaz, ya, mendengar pencerahan daripada Dr. Ahmad Sanusi hari ini. Jadi kita meneruskan, ya, dengan memulakan surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat surah Al-Fatihah sebagai peringatan kepada kita untuk sama-sama kita mengulang kaji dari masa ke semasa. 17 kali sehari kita mengulang keislaman kita, keimanan kita kepada Allah, dan kita mengaku kita sebagai hamba yang memerlukan hidayah, ya, petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang yang disesatkan. Jadi pada hari ini kita ingin mengulang kaji daripada halaman 95, iaitu apakah yang terkandung pada halaman ini. Allah memberikan perhatian kepada solat walaupun di medan perang, ya, kerana bercakap tentang kalau perlu berperang maka Allah memberikan etika dan apakah perkara yang perlu kita laksanakan. Dan bercakap tentang perang ini bukanlah sesuatu yang menakut-nakutkan kepada orang lain, tetapi perang di dalam Islam adalah memperjuangkan mereka yang tertindas, yang dizalimi. Dan salah satu perkara yang amat sensitif di dalam surah An-Nisa ini berbincang, kalau sebelum ini banyak bercerita dalam rumah, tetapi juga Allah memberi penekanan
penekanan tentang di luar rumah, tentang kumpulan manusia yang ada penyakit yang digelar sebagai munafik. Jadi dalam surah An-Nisa ini ada dijelaskan pasal munafik yang kita ingin bertanya kepada Dr. Ahmad Sanusi Ustaz ya, tentang munafik, tentang kafir. Perkataan ini memang sensitif penggunaannya. Adakah golongan ini masih wujud sekarang, ya, golongan munafik ini, pasal banyak sangat dalam surah An-Nisa ini, dan bagaimana menyikapi, berhubung, bermuamalat dengan orang munafik? Bolehkah kita kata engkau ni munafik, ya? Dan kalau katakan tadi sebelum ini Ustaz ya, minggu lepas jumpa saja boleh bunuh kan. Jadi nak minta pencerahan daripada Ustaz, Doktor, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkenaan tentang munafik ni adalah tajuk yang menarik tetapi sensitif sebenarnya, sebab perkara ni memang sangat sensitif dan banyak kali ditegur oleh Allah Taala dalam Quran. Perkataan munafik ni sebenarnya definisi yang terbaik yang seharusnya kita pegang adalah bagaimana yang Allah Taala sendiri persembahkan. Dalam surah Munafiqun, Allah Taala kata idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Maknanya orang munafik ni dia mengaku yang dia beriman kepada Allah Taala, tetapi Allah Taala kata wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Taala kata Allah Taala menyaksikan kau wahai Muhammad adalah seorang rasul, dan orang munafik adalah orang yang mendustakan engkau dan mendustakan agama. Jadi kat sini beberapa ulama menafsirkan ataupun menterjemahkan munafik ni sebagai satu perkataan ataupun satu sifat yang dia menzahirkan seakan-akan Islam, tetapi dia menyembunyikan kekufuran ataupun kebencian dia terhadap Islam. Yang ni yang bahaya, yang ni muhasabah untuk diri kita sendiri. Baik, berkenaan tentang situasi hari ini, boleh tak kita panggil orang munafik ataupun boleh tak kita mengatakan orang ni munafik dan kita bermuamalah dengan munafik? Yang ni kita kena perhatikan betul-betul. Sebab Rasulullah sendiri sangat berhati-hati. Rasulullah sendiri bila mana dia bermuamalah ataupun dia berkomunikasi dengan ketua munafik pun sangat berhati-hati. Perhatikan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Abdullah bin Ubay. Betul. Sehingga ke penghujung hayat dia pun Rasulullah sangat menyantuni orang munafik ni sehingga Umar marah. Maknanya kalau ikutkan Umar, dia tak nak bagi apa-apa kepada Abdullah bin Ubay ni tadi, tetapi Rasulullah menyantuni mereka. Yang ni kita kena perhatikan betul-betul. Menurut ulama ada dua jenis munafik ataupun ada dua jenis nifak. Nifak yang pertama adalah nifak al-i'tiqadi, iaitu secara i'tiqad dia memusuhi ataupun secara maknanya kita boleh nampak daripada zahir perbuatan dia seakan-akan memusuhi Islam. Yang keduanya adalah nifak amali. Nifak amali ni juga yang disebutkan dalam hadis, siapa yang kita dapati ada tiga perkara ni maka dia adalah mempunyai ciri-ciri orang munafik. Tetapi yang paling kita kena perhatikan adalah sebenarnya orang yang nifak dia adalah nifak dari aspek dia beriktikad ataupun seakan-akan dia memusuhi Islam ataupun tindak tanduk dia memusuhi ataupun merugikan Islam. Dalam Quran sebenarnya contoh dia sangat jelas. Bagaimana kita menyikapi, kalau pandangan saya yang pertama, bagaimana kita menyikapi kerana dalam hadis sendiri kita perhatikan Rasulullah bermuamalah dengan mereka secara baik, maka kita kena bermuamalah dengan mereka secara baik. Tetapi sekiranya dia membawa kepada tiga sifat yang Rasulullah sebutkan tadi, bila mana mereka bercakap mereka berbohong, bila mana diberikan janji mereka mengkhianati, dan yang ketiganya bila mana mereka ni diberikan tanggungjawab dan sebagainya, hampir juga yang tadi yang seperti tadi itu, maknanya mengkhianati ataupun melanggar apa yang kita buat. Maka yang ni kita kena berhati-hati dan berhukum seperti mana dengan yang Rasulullah hukumkan, iaitu berhukum dengan adil. Yang ni yang kita kena lakukan terhadap orang munafik, sekalipun mereka ni adalah secara zahirnya menyifatkan diri mereka sebagai Islam, tetapi sekiranya mereka melakukan kezaliman, kita kena cegah. Maknanya ini sahaja maknanya yang digariskan oleh Rasulullah, iaitu kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, tetapi sekiranya mereka ni melakukan kezaliman, kita kena cegah. Mereka melakukan pengkhianatan, kita kena cegah juga, kerana Allah Ta'ala tegur dah lepas tu, kalau mereka mengkhianati kita, maka kita hendaklah maknanya jangan mempertahankan mereka sekalipun mereka Muslim. Yang ni tidak berlaku pada hari ini atas nama kerana mereka ni sahabat kita ataupun kawan kita, Ustaz, kita defend juga mereka, sedangkan mereka bersifat seperti orang munafik. Bahkan mereka ni merugikan ataupun memburukkan imej Islam tu lebih banyak.
Nanti kita perhatikan juga dalam ayat yang seterusnya bagaimana Allah Ta'ala sifatkan golongan munafik ni seperti pengkhianat. Kerana mereka bukan saja mengkhianati diri dia, tetapi dia merendahkan ataupun menjadikan imej Islam tu tercela kerana sifat-sifat mereka. InsyaAllah itu adalah panduan bagaimana kita ingin mensikapi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada penyakit ini, Ustaz ya, berkaitan dengan munafik. Dan dalam halaman yang ke-95 ini, kisah tentang munafik ini disentuh pada ayat 105 yang dibacakan awal tadi oleh Ustaz Tirmizi, iaitu bila Allah menyatakan inna anzalna ilaikal kitab, ya, kami turunkan kitab ini dengan kebenaran, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah padamu, dan jangan engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, menjadi orang yang membela orang yang berkhianat. Lil khainina khasima. Dan ini ada kaitan asbabun nuzulnya berkaitan dengan Tu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju besi, Ustaz ya. Kemudian dia pergi campak kepada tempat, ataupun ada yang kata dia bagi pada si Yahudi itu. Bila orang kata dia pencuri, dia pergi tuduh pula kepada si Yahudi tersebut ya. Jadi ini satu pelajaran yang penting kerana kalau zaman sekarang ini Tu'mah ini kira Islam lah, Ustaz. Kan kalau atas kad menalan dia tulis Islam. Kan. Tetapi rupa-rupanya ada cara menguruskan orang Islam yang berperangai begini, dan inilah yang Allah ingatkan kepada kita pada ayat 107 ya. Mungkin kita dengar, kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi ayat 107 sebelum kita melihat bagaimana menguruskan pengkhianat. Itu istilah yang Allah gunakan, Ustaz ya. Dan zaman sekarang ni istilah itu sensitif juga ya, tapi kita baca dahulu agar kita jelas apa asas pengkhianat di dalam Al-Quran. Mari kita sama-sama baca ayat 107. Baik, sama-sama kita baca satu ayat 107 ha. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Sadaqallahu. Surah Al-Azim ayat 107 ini bermaksud, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu melakukan khianat, khawanan athima, yang bergelumang dengan dosa. Jadi ini sebagai satu peringatan yang besar daripada Allah. Allah tidak suka langsung kepada orang yang khianat, yang bergelumang dengan dosa. Malah jangan kita mempertahankan pengkhianat ini. Jadi dalam kisah Tu'mah bin Ubairiq, kalau Ustaz boleh ulangkan semula kisah ini, siapa pengkhianat ya, dan apa yang dimaksudkan dengan khawanan athima, dan macam mana nak menguruskan kalau ia berlaku dalam masyarakat kita sekarang, Ustaz? Baik, ini sebenarnya persoalan yang sangat menarik. Saya recall balik ataupun kita cerita balik tentang kisah Tu'mah bin Ubairiq ni tadi. Beliau adalah berasal daripada Bani Zafar, iaitu salah seorang bani ataupun salah satu bani, satu keturunan ataupun satu kaum yang berada di Madinah. Mereka satu kaum yang mempunyai urusan juga dengan golongan orang Islam, dan macam tu juga dengan golongan orang Yahudi. Satu hari Tu'mah dikatakan mencuri baju besi, dan dikatakan dia telah meletakkan baju besi ni di rumah seorang Yahudi, sehingga menyebabkan apabila ditanya kepada dia siapa yang mencuri ni, dia tak mengaku diri dia. Bahkan dia menuduh Yahudi itu pula tadi, sehingga hampir-hampir menyebabkan Rasulullah, walaqad hammat, kalau tak silap dalam ayat ni, hampir-hampir juga Rasulullah macam bersetuju juga ataupun terpengaruh dengan idea ataupun kata-kata Tu'mah ni tadi. Tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Allah Ta'ala kata jangan kau pertahankan golongan yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadi kat sini perhatikan tuan-tuan ya, yang mana saya kira sangat besar poin dia dekat sini. Tu'mah melakukan satu kesalahan yang saya kira agak besar. Kerana yang pertama, dia telah menipu Rasulullah.
dia telah menipu Rasulullah, dan kemudian yang keduanya dia memburuk ataupun mencalarkan imej Islam tu sendiri. Jadi Allah Ta'ala sifatkan mereka ni ataupun Tu'mah ni sebagai mengkhianati diri dia sendiri, kerana mudarat tu bukan kena kepada orang lain tetapi kena kepada diri dia sendiri, kesan daripada khianat yang dia lakukan tu tadi. Kalau tuan-tuan perhatikan, para sahabat ni jangankan nak menipu Rasulullah, nak meninggikan suara dengan Rasulullah pun takut sebenarnya. Kalau kita baca ayat yang lain yang Allah Ta'ala kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, seorang lelaki ataupun seorang sahabat nama dia Thabit bin Qais, satu hari sahabat lain tengok dia duduk menangis. Jadi sahabat tanya, kenapa engkau menangis wahai Thabit? Jadi Thabit kata, aku takut ayat ni turun ke atas aku kerana suara dia agak tinggi sikit berbanding sahabat yang lain. Kan kadang ada di kalangan kita kalau sembang suara dia semangat sikit sembang macam tu kan. Jadi Thabit bimbang kalau ayat ni turun kat dia kerana meninggikan suara ataupun suara dia tinggi sikit kat Rasulullah. Tengok sahabat maknanya dia bimbang kalau ayat tu turun dekat dia tentang tinggi suara je. Isu Tu'mah adalah isu yang lebih luar biasa kerana dia mengkhianati Rasulullah. Dia menipu Rasulullah, bahkan mencalarkan imej Islam. Baik, bagaimana kita nak deal ataupun bagaimana kita nak menangani dengan isu hari ini? Isu hari ini hati-hati tuan-tuan. Saya bila Ustaz Fazrul sebutkan tadi tentang orang yang bersifat sebagai orang Islam tetapi dia memfitnah pula non-Muslim supaya orang membenci non-Muslim, sebenarnya perkara sebegini adalah tidak disukai oleh Rasulullah juga. Hari ini orang dalam media sosial banyak kadang-kadang kita panggil fake profile ataupun kalau kita boleh kata cyber trooper, tentera laskar media ni, dia sebenarnya seorang Muslim. Dia menyamakan diri dia sebagai non-Muslim, mencetuskan perbalahan sehingga menyebabkan sebenarnya tidak ada apa-apa berlaku pun antara Muslim dan non-Muslim, tapi akhirnya bergaduh pula antara kita ataupun memecah belahkan masyarakat. Jadi Rasulullah sangat bertegas dalam isu ni sehingga Allah Ta'ala memanggil mereka ni sebagai khawan dan asima. Dahlah pengkhianat, berdosa pula tu, maknanya sangat-sangat keji tugas mereka. Hati-hati dengan fitnah yang berlaku hari ini. Hati-hati dengan fitnah yang berlaku hari ini. Mereka, kalau saya boleh sifatkan sebagai cyber trooper ni, menyamar sebagai non-Muslim, menyebabkan pergaduhan antara Muslim dengan non-Muslim adalah satu perbuatan yang sangat ditegah dalam Islam. Sehingga Allah Ta'ala menyifatkan mereka jangan mengkhianati ataupun memburukkan orang Islam tu sendiri dengan perlakuan mereka sebegini. Maknanya memburukkan Islam dengan menyebabkan kita bergaduh yang asalnya mereka adalah Muslim, tetapi sifat mereka ni telah menjatuhkan Islam dan menyebabkan kita saling bergaduh di antara kita sendiri. Jadi yang ni yang saya kira sangat kena hati-hati. Jangan seorang Muslim pun bersifat dengan sifat sebegini menyebabkan pergaduhan sehingga Rasulullah datang memberikan keadilan. Sekalipun sebenarnya yang buat tu Muslim tadi kan, maknanya yang buat tu adalah Tu'mah maknanya yang dinilai sebagai Muslim, dan yang terkena zalim itu adalah orang Yahudi, tetapi Rasulullah mempertahankan, maknanya menegakkan keadilan sekalipun yang dilakukan itu adalah sebenarnya seorang Muslim. Jadi itu adalah panduan yang kita perlu beri perhatian, iaitu keadilan itu sahaja adalah untuk semua, untuk seluruh manusia, bukan sekadar untuk orang Islam sahaja keadilan itu. Sehingga kan dalam kisah ini daripada ayat 105 tadi sehingga ayat 115, panjang ayat yang membicarakan tentang Tu'mah bin Ubairq ini. Dan di situ kalau katakan kita jangan jadi orang yang jadi batu api lah kan, di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, malah lebih lagi lah sesama Muslim Ustaz ya. Maksudnya kalau katakan menuduh orang lain, kita dah buat silap kemudian tuduh orang lain sana sini, lepas tu orang ni bergaduh. Subhanallah, ini sebagai satu perkara yang kalau Allah cakap pada ayat 108 itu wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, maksudnya Allah tidak redha tentang komplot ini, dan Allah menyatakan bahawa Allah memang tahu, muhita itu maksudnya mengepung, maksudnya tahu segala-galanya apa yang mereka lakukan. Ini adalah satu perkara yang amat serius yang perlu kita jaga. Kalau orang bercakap tentang isu integriti Ustaz integriti maksudnya kalau dia buat kerja ke ambil rasuah ke apa sebagainya, tapi ini integriti tahap tinggi ni. Pasal dia melaga-lagakan orang yang ini tak tahu patut diuruskan oleh, ini bukan SPRM saja ni kan, ini lebih tinggi daripada situ. Pasal tak nampak kadang-kadang kalau yang ambil rasuah nampak ambil duit,
tapi ini adalah untuk melaga-lagakan sesama sendiri dan akhirnya bertengkar bagi sebuah organisasi, negeri ataupun negara. Dan lebih daripada itu, dalam halaman yang ke-96 kita dijelaskan ya bahawa bagi kita kalau katakan ada berbuat keburukan ataupun salah, Allah boleh mengampunkan pada ayat 110. Dan pada ayat yang ke-111 Allah menyatakan kalau buat dosa kesannya kepada diri sendiri ya. Jadi ini perkara yang perlu kita sedar. Dan disambung pada ayat 112 iaitu berkaitan dengan khati'ah dan juga ithma. Pasal bila ada banyak perkataan athima, ithm dan juga khati'ah ini, kita nak tahu apa beza di antara dua perkataan ini. Cuma kita baca dahulu ayat 112 sebelum kita mendengar penjelasan daripada Dr. Ahmad Sanusi berkaitan dengan istilah ini agar kita dapat berjaga-jaga dalam hidup kita. Silakan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Dr. Sanusi, perbincangan yang cukup besarlah pada hari ini. Maknanya kita nak menentukan orang munafik itu bukan satu benda yang mudah, Ustaz. Mudah-mudahan ciri-ciri yang Allah sebut ni tidak ada pada diri kita. Kita muhasabah dan kita kena berhati-hati kalau orang ada ciri-ciri macam tu. Kita berhati-hatilah. Mudah-mudahan sebab dia orang ni bermuka-muka, Ustaz. Macam menyamar tadi kan. Depan Rasulullah lain mukanya, belakang Rasulullah lain pula mukanya. Dia ada sandiwara lakonan tu, bahaya. Baik, 112 kita baca Auzubillahi ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang melakukan khati'ah ataupun ithma kemudian dia menuduh kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah memikul suatu buhtan, satu fitnah, pembohongan yang besar dan dosa yang nyata. Jadi berulang-ulang Allah menggunakan perkataan ithm, tetapi ada perkataan khati'ah. Nak minta penjelasan pindik daripada Dr. Sanusi, apa beza khati'ah dan ithm ini? Silakan. Baik, sebenarnya secara ringkas kalau kita bezakan lafaz tu dalam Quran sendiri, perkataan khati'ah ni lebih menjurus kepada kesalahan yang lebih luas, sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Sebab tu dalam surah Baqarah kita kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhtana makna khati'ah kat sini sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Manakala al-ithman ataupun ithm ni pula adalah dosa yang barangkali al-mu'tamad, yang memang kita sengajakan ataupun memang telah dikaitkan dengan dosa. Yang ni kalau kita tengok Allah Taala kata dalam surah An-Nisa yang sebelum ni, wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman mubina, yang mana dia telah melakukan satu dosa yang besar. Jadi kat sini tengok, perhatikan Allah Taala susun mula-mula khati'ah ni adalah semua jenis dosa, sama ada dosa sengaja ataupun dosa tidak sengaja. Lalu Allah Taala perincikan lagi, dosa yang kamu sengajakan tu lagi teruk, maknanya dah lah sengaja kemudian tuduh orang lain pula buat. Masya-Allah. Jadi ini adalah satu di hujung itu wa ithman mubina, ini memang dosa melampau lah ini lah, jelas betul ini. Dahlah berdosa kemudian dituduh orang lain lagilah berdosanya. Jadi ini adalah peringatan yang kita perlu ambil perhatian ya. Kalau kita tersilap, kita minta ampun cepat-cepat dan jangan kita mengkambing hitamkan orang lain, kerana itu adalah sifat golongan munafik yang dijelaskan dalam halaman 95-96 ini. Kita berhenti sebentar. Kita sebelum kita berhenti ini, kita nak ada satu pengumuman Ustaz ya, tentang satu sumbangan ataupun Yayasan Angkatan Tentera Malaysia. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu satu usaha untuk kita menyokong kepada pahlawan-pahlawan yang pernah berjasa di bumi Malaysia ini. Mereka mungkin kepayahan sekarang, kesulitan, tuan-tuan boleh menyumbang bersama di atas talian tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga dengan kita membantu kepada orang-orang yang memperjuangkan keamanan, kita juga adalah pejuang keamanan dalam konteks kita sendiri dan tidak terlibat, dijauhkan daripada sifat-sifat orang-orang yang nifaq.
Nauzubillah min dzalik. Jadi kita bersambung sebentar lagi, kita berehat My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang sentiasa setia dalam rancangan My #Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, perbincangan yang sangat menarik pada hari ini, dan insya-Allah saya nak mengajak semua sahabat-sahabat untuk kita bersilaturahim, kita ramaikan lagi di bergabung kita di platform rasmi yang kita sediakan. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time juga boleh tonton di YouTube My #Quran Time Official, dan Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu, kita bergabung, kita berkongsi ilmu dan juga kefahaman. Moga-moga ia bermanfaat. Baik, Ustaz Fas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membuat ataupun berkongsi platform kita dapat berhubung ya selepas kita mengikuti My Quran Time ini Ustaz ya. Dan juga kalau katakan ada persoalan perbincangan ya, kata-kata semangat motivasi sesama kita ya, kerana nak berpegang kepada Al-Quran di akhir zaman ini memerlukan kepada sokongan antara satu sama lain. Mungkin ada yang sudah pakar, ada yang baru bertatih, tetapi yang pastinya kita doa pada Allah SWT, Allah mudahkan dan kita bersama dengan orang-orang yang inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan pada halaman yang ke-97, dan ini masih lagi menyambung kepada kisah Tu'mah bin Ubairiq ini, iaitu Allah menyatakan tentang najwa. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah menegaskan kepada kita semua tentang bagaimana Tu'mah ini bukan buat kerja seorang-seorang. Ya, dia buat kerja dengan geng dia, dengan kaumnya. Yang Ustaz maklumkan tadi, doktor cakap kaum apa kan? Bani Zafar ya. Jadi mereka ni berkomplot, mereka bernajwa istilahnya. Zaman sekarang ada juga orang nama najwa ya. Okey. Tapi apakah maksud najwa asalnya? Bisik-bisik. Ya, bicara rahsia, tetapi bukan semua bisik-bisik itu tidak bagus ya. Kalau katakan untuk sedekah, untuk menggalakkan orang buat kebaikan, untuk pembaikan, itu dibenarkan yang disampaikan dalam ayat yang ke-114. Dan seterusnya di bawah itu Allah menyatakan tentang siapa yang menentang, menyusahkan Rasul dengan dengan imej sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya ini sebenarnya adalah orang yang tidak mengikut kepada jalan orang-orang mukmin, maksudnya bukan jalan iman, dan ada amaran tentang nuslihi jahannam, maksudnya amaran untuk disiksa dengan jahannam, dengan api neraka. Ini peringatan daripada Allah kerana bukan sekadar suka-suka untuk kita mengkambing hitamkan orang lain. Kadang-kadang orang gunakan itu sebagai suka-suka Ustaz ya. Dia rasa macam nak bagi thrill ataupun special sikit. Zaman sekarang takkanlah jujur sangat kan. Okey, kalau salah ngaku terus ya. Tapi sebenarnya ini adalah nilai yang hilang Ustaz ya, yang hilang dalam masyarakat pada zaman Nabi itu, yang dikembalikan, dan apatah lagi pada zaman ini. Dan ini ada kaitan dengan godaan daripada syaitan yang disampaikan pada ayat yang ke-117, 118, 119 yang kita bersama membaca ayat 119, 2-3 baris itu untuk kita memahami tentang bagaimana syaitan mengaku dan berazam. Apakah azam mereka? Kita baca dahulu daripada ayat 119 bersama Ustaz Tirmizi. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 119 ini menjelaskan kepada kita apakah azam yang dibuat oleh syaitan, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang berlaku menggoda bukan sekadar orang-orang biasa, menggoda kepada para rasul, para nabi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi digoda, ya. Dan ada langkah-langkah yang kita perlu faham daripada ayat 19 ini. Kalau boleh doktor menjelaskan sebenarnya apakah perkataan-perkataan yang susah juga nak sebut tu, ya. Tapi lebih daripada itu ialah apa pelajaran agar kita berhati-hati tidak rugi, sebagaimana Allah nyatakan di hujung itu faqad khasira khusranan mubina. Jadi silakan doktor. Baik. Kalau kita sama-sama perhatikan pada ayat 119 ni, Allah Ta'ala memulakan dialog iblis tu tadi ataupun syaitan ni tadi, yang mana dia berjanji akan menyesatkan manusia. Allah Ta'ala kata wala udillannahum, aku akan benar-benar sesatkan mereka, wala umanniyannahum, dan aku akan berikan mereka angan-angan kosong. Dua lafaz ni dihuraikan oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya dengan huraian yang sangat menarik. Yang pertama dia kata wala udillannahum, aku akan sesatkan mereka, iaitu aku akan menggelincirkan mereka daripada siratal mustaqim, daripada jalan yang lurus tu, dari dua aspek. Aspek yang pertama dari aspek ilmu. Ada orang dia dapat ilmu, dia merasakan sebenarnya dia membawa kepada kebenaran, tetapi sebenarnya dia melarikan manusia daripada siratal mustaqim pun ada juga. Satu. Yang kedua, ada orang dengan ilmu dia merasakan dia ke arah lebih baik, tetapi ilmu itulah juga yang menyebabkan dia tergelincir kerana bongkak, takabur, merasakan diri hebat dan sebagainya. Lalu syaitan kata aku akan sesatkan mereka dengan ilmu dan dengan amalan. Yang ni yang menarik, Al-Imam Sa'di ceritakan syaitan menyesatkan manusia dengan dua perkara. Yang pertama dengan ilmu dan dengan amalan, sehingga syaitan ataupun iblis kata wala umanniyannahum, sehingga aku mencampakkan rasa cita-cita kepada mereka, sehingga mereka menyangkakan ilmu ataupun amalan yang mereka buat tu baik untuk mereka, tetapi sebenarnya tidak. Sehinggalah hujung ayat Allah Ta'ala kata mereka adalah memang sebenar-benarnya rugi, kerana mereka dah salah daripada awal lagi. Mereka menyangkakan mereka berbuat baik, tetapi sebenarnya mereka membuat sesuatu perkara yang sebenarnya yang ni yang lebih utama lagi. Mereka menyangkakan mereka buat baik, tetapi syaitan telah melakukan pemalsuan terhadap mereka. Kalau kita tengok situasi hari ini, orang menyangkakan yang sesat tu dengan sesat yang jelas, maknanya ajaran sesat dan sebagainya, tapi orang tak perasan ada orang yang diberikan ilmu juga tetapi menyebabkan orang tergelincir. Saya bagi satu sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi ada menceritakan tentang maknanya orang yang beribadah. Dia menyangkakan ibadah tu barangkali baik untuk dia, tetapi dia kerana ibadah dia tu tidak sempurna, menyebabkan kerana dia merugikan diri dia sendiri. Ataupun kalau konteksnya hari ini yang banyak orang adukan kepada saya, macam contoh orang yang solat lama sangat di RNR sebagai contoh, katakan macam tu. Walaupun kita tengok kesalahan tu simple, iaitu dia solat lama, lepas habis solat dia baca doa panjang-panjang, tetapi orang yang menunggu tu, maknanya menunggu lama, mereka tak menyangkakan benda ni satu kesesatan pun. Tetapi dengan ilmu dan amal yang orang tu terpedaya, syaitan berjaya. Dia kata tak apa, kau solat lama sikit, kau baca doa panjang sikit, dan dia tak perasan orang lain sebenarnya lebih memerlukan tempat tu tadi. Ini yang lebih menarik lagi tentang apa yang dihuraikan oleh Sa'di itu tadi. Bukan sahaja syaitan ataupun iblis menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jelas. Kesesatan yang sangat jelas ni mana mensyirikkan Allah Ta'ala, mengubah kejadian Allah Ta'ala, memberikan segala, mengubah atau mengubah agama Allah. Tetapi apa yang lebih mengelirukan lagi adalah dia dikelirukan dengan agama sehingga dia terseleweng dengan kefahaman dan amalan dia tu sendiri. Yang ni yang lebih berbahaya, yang saya kira yang sangat licik, yang kita merasakan sebenarnya perkara tu tak apa-apa ataupun kita merasakan perkara tu baik untuk kita, tetapi sebenarnya dia adalah ada impak negatif ataupun kesan yang kita tidak sedar, yang mana syaitan melontarkan tipu daya dia sehingga amalan pun boleh membawa kepada kesan negatif terhadap diri sendiri. Maksudnya memang bila syaitan ini merugikan ini, ya, mubina ini
orang buat jahat tu memang satu hal dah rugi jelas, tapi betul. orang yang buat baik pun betul. boleh diselewengkan. Betul. Wah, itu memang satu perkara yang kita perlu berjaga-jaga. Dan mungkin kalau doktor boleh menambah, jadi macam mana nak menyelesaikan isu ilmu pun boleh tergelincir kan, amal baik pun boleh tergelincir. Baik. Ya. Baik. Saya bagi satu cadangan. Yang pertama, yang paling asas sebenarnya ilmu tu sendiri. Ilmu tu sendiri iaitu ilmu yang akan membimbing kita. Kalau dia tahu sebenarnya solat yang ataupun perkara zikir yang dia buat kat RNR tu hanyalah sekadar perkara sunat, jadi dia akan mendahulukan yang wajib dahulu. Dia mengutamakan orang lain dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya adalah sahabat yang baik. Yang ni orang tak perasan. Salah pilih kawan menyebabkan kita sama-sama sangkut. Sahabat yang baik boleh membetulkan kita. Dia akan kata, aku rasa kau ni memang baik dah, tetapi kadang-kadang kau tak perasan sifat kau yang membuatkan begini, merasakan seolah-olah benda ni betul, tetapi dia tak perasan sebenarnya benda tu tak betul. Jadi kawan dia tolong betulkan. Dia kata, kau tak payah baca lama-lama pun tak apa, bagi ruang pada orang lain solat, katakan macam tu. Ataupun aku perhatikan kau ni memang suka bersedekah, sedekah ni bagus, tapi tak payahlah sikit-sikit sedekah nak update kat Facebook, katakan macam tu. Ataupun sikit-sikit sedekah nak update kat Instagram. Jadi kawan yang tolong tegur, kita tak sedar. Kadang-kadang syaitan pandai main tipu daya dia. Kita ingat kita buat baik, tapi rupanya rupanya benda tu tak betul. Jadi kawan yang saleh ni nanti akan bantu kita dan tarik kita daripada tertipu dengan tipu daya syaitan yang sangat halus ni tadi. Jadi itu ada satu ayat, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Betul. Maknanya Hasan nampak fizikal tu cantik, amalan tu. Betul. Rupanya dia di belakang satu. Syaitan boleh mencorakkan atau menghiaskan amalan tu. Ya. Nampak macam baik, rupanya efek dia tak elok. Jadi maksudnya ilmu perlu diambil dengan ilmu yang betul. Ya, dan yang keduanya bersahabat. Ya, pasal kadang-kadang kita tak nampak apa yang betul itu, kita rasa dah betul dah ya. Apatah lagi bila syaitan dah hiaskan lagi. Tapi bila ada sahabat yang jujur, yang sabar ya. Kalau dalam surah Al-Kahfi tu saatnya bercakap tentang wasbir, kena bersabar dengan sahabat-sahabat yang beribadah, yang menyeru kepada Allah, jangan tertipu dengan kehidupan ataupun gemerlapan dunia ya. Dan ini adalah panduan yang perlu kita laksanakan. Moga-moga sahabat Al-Quran kita bersama ni Ustaz ya, dan juga sahabat Al-Quran yang di seluruh saya jelas sikit saya teringat satu cerita. Guru saya cerita, kita nampak Raudhah tu kawasan yang begitu hebat. Okay, tiba-tiba kita dah masuk Raudhah, ada seorang pakcik tu dia sesat, tak tahu hotel kat mana. Kalau kita faham betul-betul, kita bawa orang kembali kepada jalannya, itu lebih besar daripada kita duduk dalam Raudhah. Tapi kita nampak Raudhah ni, kita tak keluar sampai sudah. Ada kaitan tak dengan fake aulawiyat kat situ? Betul juga. Maknanya satu kekurangan ilmu tu tadi. Kemudian yang keduanya, dengan ilmu ataupun amalan tu syaitan mengelirukan dia, menyebabkan dia tak boleh nak bezakan keutamaan mana yang lebih didahulukan. Jadi keutamaan itu juga perlu bahagian daripada ilmu itu sendiri Ustaz ya. Memerlukan kita bila dalam Al-Quran menyeru kita untuk berfikir, maksudnya memanglah dalam sesuatu perkara tu dah baik dah ya, tetapi kena banding-bandingkan, kena buat penilaian, gunakan akal yang terbaik yang Allah kurniakan, dan itu memerlukan hidayah jugalah Ustaz ya. Bila kita selalu mohon daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mohon moga-moga Allah pimpin ya kepada kebenaran. Dan sudah tentunya hidayah ini bukan sekadar begitu sahaja kita mohon, tapi kita kena cari juga Ustaz ya. Kita dengar Quran, kita baca Quran, kita mencari. Bila cari itu, insya-Allah kalau kita bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan buka ruang hidayah itu, dan Allah bersama dengan orang-orang yang cemerlang, muhsinin. Jadi kita nak meneruskan pengajian kita, ulang kaji kita pada halaman yang ke-98. Pada 98 Allah memberi khabar tawaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh ya, yang bukan sekadar amani, bukan berangan-angan kosong, tetapi berusaha. Itu yang disampaikan pada setengah muka surat yang 98. Dan di bahagian yang kedua itu bercerita tentang kuasa Allah, dan disambung tentang wayastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya tentang nisa, tentang wanita. Jadi memang surah ni pun surah nisa. Di awal dah cerita pasal nisa. Pada ayat 127 ini cerita lagi pasal nisa ni. Mengapa dia berulang ni Ustaz? Kalau boleh Ustaz kongsikan sikit di sini. Baik. Yang ni pada pandangan saya sebenarnya para ulama berbeza juga pandangan kenapa diulang balik. Kalau ikutkan dalam surah An-Nisa, pada awalnya dah diceritakan dah tentang isu anak yatim ataupun tentang anak yang dianiaya ni tadi.
Kemudian yang kedua ni dihuraikan lagi, kenapa Allah Taala persembahkan lagi ataupun kenapa disusun penghuraian ataupun tentang perbahasan tentang an-nisa ni tadi ataupun hak-hak perempuan ni tadi diulang balik. Baik, kalau kita tengok dalam tafsir, sebenarnya para ulama sendiri berbeza pandangan tentang perbahasan tentang perkara ini ataupun urusan ni tadi. Yang pertamanya, ada di kalangan mereka yang mengatakan seperti Al-Imam Ibn Kathir, dia menfokuskan ayat ni dengan tafsiran daripada Sahih Bukhari, iaitu membawa kepada pengkhususan ni adalah kerana ada seorang lelaki yang menganiaya ataupun tidak memberikan hak kepada anak yatim perempuan tu tadi, yang pertama. Tetapi sebahagian mufassir ataupun tafsir yang lain merasakan perkara ni adalah tentang miras, tentang urusan perwarisan tu tadi, yang juga sebenarnya telah disebutkan ataupun sebelum ni telah dibincangkan. Seakan-akannya perbincangan tentang perkara ni berkait juga dengan tipu daya syaitan yang sebelum tu tadi. Manusia sebenarnya, kalau kita perhatikan betul-betul, syaitan ni memainkan tipu daya dia banyak. Tadi kalau kita dah cerita orang yang kufur syirik kepada Allah Ta'ala, syaitan punya peranan juga. Kemudian dah cerita tentang munafik, syaitan punya peranan juga. Kemudian dalam urusan rumah tangga, tadi urusan-urusan tentang kemanusiaan. Yang ni urusan dalam rumah sendiri, domestik punya isu-isu dalaman, isu tentang harta sendiri, isu tentang anak sendiri, isu tentang wanita sendiri pun kadang-kadang manusia terpedaya dengannya. Lalu Allah Ta'ala ulangkan kembali, lalu Allah Ta'ala kata, perhatikan golongan ini ataupun perhatikan manusia ataupun golongan yang dikategorikan sebagai golongan yang lemah ni. Inilah kadang-kadang manusia yang banyak memberikan kezaliman ataupun tipu daya, tertipu dengan urusan mereka ni tadi. Banyak sangat tipu daya yang kalau kita boleh perhatikan daripada sini, tetapi Allah Ta'ala tutup ataupun Allah Ta'ala cadangkan perbincangan dia di sini dengan membawakan tentang urusan-urusan yang kat sini kalau ikutkan banyak diceritakan selain daripada tentang urusan wanita. Yang kat bawah tu ada mustad'afin, golongan yang lemah. Kemudian ada juga tentang golongan anak yatim. Semua ni hendaklah ditangani ataupun diuruskan dengan bil qist, dengan adil tu tadi. Jangan sampai kita tertipu dengan urusan ataupun tertipu dengan tipu daya syaitan. Jangan sampai kita terpedaya juga dengan urusan orang-orang munafik yang seolah-olah memberikan contoh yang baik tetapi sebenarnya mereka berniat yang tak baik. Lalu macam tu juga urusan kita dalam rumah tangga kita, maka kita kena tanganinya dengan baik. Isu wanita ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau kita perhatikan, atau isu rumah tangga ni, kalau dalam Quran Allah Ta'ala tegur banyak sebenarnya. Termasuk urusan Rasulullah dengan isteri dia sendiri, Allah Ta'ala bagi juga contoh. Nak menunjukkan sebenarnya urusan dalam perkara rumah tangga dan kewanitaan ni mesti ditangani dengan sebaiknya dan adilnya. Supaya jangan sampai kita tidak berlaku adil dan dipertanggungjawabkan kita nanti di akhirat kelak. Masya-Allah. Jadi ini adalah isi daripada bahagian kedua halaman 98 ni, doktor, ya. Maksudnya di peringkat awal bercerita tentang manusia daripada satu nafsu wahidah, kemudian bercerita pasal wanita, pasal anak yatim, tentang miras, kemudian bercerita pasal masyarakat. Betul. Kembali balik semula, ya, kepada domestic issue, ya. Dan memang pun dalam halaman yang ke-99 pasal nusyus, kan. Nusyus biasanya orang cakap untuk isteri, kan. Tapi nusyus untuk suami pun ada katanya, ya. Katanya kalau kita baca dahulu daripada ayat 128. Jom Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله.
Surah Al-Azim ayat 128, dan jika seorang perempuan bimbang suaminya akan nusyus atau tidak melayaninya, maka kedua-dua dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia sememangnya mempunyai tabiat asyuh yang kedekut. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isteri dan memelihara dirimu daripada nusyus dan melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau tuan-tuan di rumah perasan, sebenarnya banyak ayat-ayat ini berkaitan dengan isu masyarakat, isu di rumah. Kalau di dalam ayat 128 ini, di hujung-hujung itu banyak dipasakkan dengan ketauhidan kepada Allah, dengan nama-nama Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi apakah isu yang ada di sini? Apa maksud nusyus suami, dan juga apa maksud syuh? Sekalilah kita bagi pada doktor untuk menjelaskan bersama. Silakan doktor. Baik, yang ini satu persoalan yang menarik juga. Bukan sahaja sebenarnya wanita yang dikatakan boleh nusyus ataupun berlaku tidak baik dalam rumah tangga, tetapi sebenarnya lelaki pun begitu juga. Lelaki pun begitu juga, sehingga ayat ni diturunkan. Sehingga ayat ni diturunkan. Kalau kita buka tafsir, sebagai contoh tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ada menceritakan tentang bagaimana antara rumah tangga Rasulullah dengan Saudah, yang kalau tak silap saya, yang bimbang akan sekiranya Rasulullah ada terfikir untuk tidak duduk dengan dia lagi, lalu dia tawarkan penyelesaian ataupun suluh ni tadi, iaitu perdamaian, yang mana win-win situation, yang kita panggil win-win situation. Baik, yang tu tentang nusyus dari satu aspek adalah dari aspek lelaki yang bersikap kasar, juga tentang perkara-perkara yang tidak memberikan nafkah yang sebetulnya kepada isteri, maka sebenarnya boleh dilakukan perdamaian juga antara lelaki dan wanita. Dan Allah Ta'ala sering tegaskan dalam Quran, dan suluh ataupun perdamaian ni satu perkara yang sangat baik untuk semua pihak, sangat baik untuk semua pihak. Kemudian yang menarik ini kat sini, Allah Ta'ala datangkan juga wa uhdiratil anfusus syuhha. Dan memang dalam jiwa manusia tu kadang-kadang ada sifat kedekut. Sifat kedekut maksud dia dekat sini adalah kadang-kadang barangkali saya terjemahkan sebagai ego. Barangkali maknanya lelaki ada egonya, kedekutnya kat situ, maknanya dia menahan hak yang sepatutnya dia bagi kepada orang, dia tak bagi kepada dia, maknanya ada ego dia tu sendiri. Macam tu juga dengan wanita. Dalam Quran perkataan syuhha ni banyak. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang berjaya menahankan dirinya daripada sifat kedekut bakhil ni tadi, maka dia adalah orang yang berjaya, yang Allah Ta'ala banyak kali sebut juga dalam Quran. Yang menariknya adalah apa yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, kalau tak silap saya, ada menceritakan tentang Hindun. Hindun ni adalah isteri kepada Abu Sufyan. Satu hari Hindun mengadu kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih, dia kata. Susah macam ni, maknanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami aku ni kedekut. Macam tu, suami aku ni kedekut, wala yu'tini li walil waladi haqqul li, dia kata dia tak bagi hak untuk aku dan untuk anak-anak aku hak yang sepatutnya dia bagi. Lalu dia minta izin kepada Rasulullah, boleh tak aku nak ambil sebahagian daripada harta dia tanpa izin Abu Sufyan tu sendiri tadi. Lalu sebenarnya Rasulullah berkata, khudhi laki, saya nak sebut pun takut juga maknanya kat sini. Ambillah. Maknanya ambillah harta suami kamu tadi bima'rufin, tapi dengan ma'ruf ni tadi maksudnya dengan sama ada jalan yang baik ataupun dengan cukup sahaja. Ikut adat lah. Ikut adatnya. Maknanya tak boleh pula si isteri ambil kad kredit suami, kemudian dia beli kereta. Tak boleh juga macam tu. Maknanya hak tu mesti diambil dengan betul juga. Nanti kan jadi nusyus dalam bab lain pula. Jadi kat sini syuh dekat sini adalah yang menahan hak daripada sebetulnya. Manusia memang ada diberikan sifat kedekut sedikit, kadang-kadang tak diberikan hak kepada orang lain. Jadi dalam urusan ni sama-sama kena saling mengalah. Suami kena mengalah, isteri pun kena mengalah juga tadi. Jadi kita tengok dah tadi dalam hadis yang mana kalau ada jalan penyelesaian yang boleh menyelesaikan isu rumah tangga tu tadi, maka Rasulullah berikan jalan keluar. Macam contoh kes Hindun tu tadi, isteri kepada Abu Sufyan tu tadi, dia mempunyai masalah dengan suaminya, maka Rasulullah bagi jalan keluar, boleh ambil sikit, jangan macam tu. Kemudian macam tu juga macam kes Khawlah, katakan ada masalah sikit mungkin dengan suami, lalu Rasulullah ataupun Allah Ta'ala sendiri bagi jalan penyelesaian, yang mana kerana setiap manusia ni ada jiwanya, mungkin Allah Ta'ala ada
manusia, maknanya secara fitrahnya ada hak yang kena diberikan, lalu kena ada orang yang memberikan penyelesaian ataupun suluh tadi, perdamaian. Mudah-mudahan isu rumah tangga, isu yang berlaku, isu domestik dalaman antara suami dan isteri ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, dan perdamaian itulah yang terbaik. Masya-Allah, itu adalah penerangan berkaitan dengan ayat 128 berkaitan dengan nusyus seorang suami, ya, dan juga bagaimana pentingnya sulh, ya, soleh ataupun kita islah, mendamaikan antara dua pihak ini, kerana ini adalah perkara yang boleh berlaku di peringkat domestik ataupun di dalam rumah, dan perlu ada usaha-usaha untuk kerja ini, ya, kerana rumah ini memberi kesan kepada luar rumah dan luar rumah memberi kesan ke dalam rumah kita, kerana kita inginkan keadilan itu di mana sahaja, di dalam rumah, di luar rumah, dalam agama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Inilah pelajaran ulang kaji kita daripada halaman 95 hingga 99. Diharapkan tuan-tuan dapat perhatian, dapat ilmu hidayah yang mohon pada Allah agar Allah pimpin, agar islah berlaku di mana-mana, keadilan berlaku di mana-mana, qist, adil, dan berhati-hati jangan tidak adil berada di mana-mana. Mari sama-sama kita doa pada Allah SWT, dipimpin oleh Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Ahmad Sanusi sudi bersama pada hari ini untuk ulang kaji kita. Kita amat bertuah tuan-tuan yang berada di rumah. Kita bersyukur dan terima kasih diucapkan juga kepada tuan-tuan yang berada bersama. Kita ingin memastikan bahawa Al-Quran ini menjadi penyuluh kepada diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, jauh daripada nifaq, jauh daripada masalah-masalah domestik yang tidak diselesaikan menggunakan hidayah. Inilah kempen kesedaran dalam Wakaf untuk Ummah, satu platform tuan-tuan boleh menyumbang di nombor akaun yang tertera untuk kita membanyakkan lagi program-program kesedaran Al-Quran, kerana kita yakin bahawa hanya Al-Quran sahaja sebagai hablullah, sebagai tali Allah yang dapat menyelamatkan kita di sini dan juga sampai di akhirat sana. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam. Hari ini pada jam 11 bukan 10, dan pada 6 pagi esok ulangan. Dan insya-Allah program ini yang terus dibawakan oleh Mofaz, kita doakan bersama keadilan berada di mana-mana. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.